الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال باب الاستنجاء. Bab istinja, wajib beristinja dari setiap najis yang berlumuran yang keluar dari dua jalan, yakni dua kemaluan. Tidak wajib istinja jika yang keluar itu angin. Tak payah basuh lah. Angin keluar tak payah basuh. Iblis ayak, siapa nak pergi basuh punggung? Awak tadi kentut, tak payah basuh. Tak payah guna tisu lap punggung pasal kentut. Angin. Ulat, keluar ulat. Batu, kalau batu tu tak ada basuh langsung lah batu. Dan ketulan najis, najis kerah yang tidak ada lembapan, kerah kedekiang, tak wajib istinja. Sebut ba'rah. Wa takfil ahjar walau fi nadirin kadamin wa ta'qibuha bil ma'i afdal. Memadai istinja dengan batu walaupun najis yang keluar itu jarang-jarang, seperti keluar darah, kencing keluar darah, boleh dia istinja dengan batu, dengan tisu boleh. Dan mengiringi air selepas istinja dengan batu adalah afdal. Mula-mula lap dengan tisu, lepas tu kita basuh pula dengan air. Itu yang paling afdal, itu yang sangat baik. Kita menggabungkan antara lap dan basuh, itu yang paling afdal. Masuk hotel ada tisu, ada air, gunakan kedua-dua kemudahan. Tisu gulung kita lap, buka air, basuh. Itu yang paling afdal sekali. Okey, baca hadis di bawah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini menurunkan tentang penduduk Quba. Maksudnya padanya terdapat lelaki-lelaki yang suka menyucikan diri mereka, dan Allah kasih kepada orang-orang yang menyucikan diri. Abu Hurairah berkata, penduduk Quba beristinja dengan air, maka diturunkan ayat itu kepada mereka. Ya, terus. Termasuk dalam erti batu, setiap benda yang beku, suci, yang dapat menanggalkan najis, dan ia bukan daripada benda yang dimuliakan dan makanan, seperti kulit binatang yang disembelih sebelum kulit itu dicuci. Jadi kalau sebelum dicuci kulit tu, yang ni boleh dia tak jadi makanan lagi, kulit binatang sebelum disuci. Kalau dah cuci, dah basuh semua tu, baru dia jadi suci. Jadi maknanya boleh sama dengan kulit binatang. Kulit binatang yang disembelih, mana kulit tu kulit suci. Kalau kulit bangkai wajib disamak. Kalau kulit binatang yang disembelih, sunat dia disamak, tak wajib. Kulit lembu korban, kulit binatang yang disembelih tak wajib disamak. Kulit yang wajib disamak tu ialah kulit bangkai. Kalau dia istinja guna kulit bangkai tak sah. Kalau dia istinja guna kulit binatang yang disembelih, itu sah. Sah. Sebab dia bukan makanan.
Nak kata makanan dia tak cuci lagi, nak kata najis dia dah binatang tu disembelih. Bila binatang tu disembelih, itu bukan kulit bangkai. Dia bagi contoh seperti itu contoh yang boleh kita guna dalam istinja. Alat apa yang boleh guna istinja? Kulit binatang yang disembelih. Baik, terus beri bawah. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi pergi ke tempat membuang air. Baginda menyuruh aku membawa datang kepadanya 3 ketul batu, tetapi aku menjumpai 2 ketul batu sahaja. Aku telah cuba mencari sebiji batu lagi, tetapi aku tidak menjumpainya. Lalu aku mengambil seketul tadi binatang dan aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengambil 2 ketul batu itu dan melempar tadi binatang. Baginda bersabda, ini adalah najis. Jikalau seseorang menggunakan cecair selain air, atau dia istinja menggunakan najis, atau kedatangan najis yang ajnabi, yakni selain kencing dan tahi, atau najis yang keluar dari kemaluan itu berpindah ke tempat lain, atau najis itu sudah kering, atau najis yang keluar itu bertebaran dan melampaui cedahan papan punggung atau hasyafah, yakni kepala zakar, maka istinja itu tertentu dengan air sahaja. Yang ni hanya basuh dengan air saja. Basuh dengan air saja. Jika najis masih belum melampaui cedahan papan punggung dan hasyafah, memadailah istinja dengan batu sahaja. Kalau air kencing masih berada di hasyafah, itu boleh kita lap dengan tisu. Kalau zaman dulu batu Tapi kalau kita kencing tu kena paha, kena lutut, dulu dia kencing kena lutut. Macam mana kencing kan? Dia kencing bergoyang-goyang kan. Yang tu ta'ayyana bil ma', tertentu basuh dengan air. Tak boleh lap. Tak boleh ambil tisu lap dekat paha, lap dekat lutut, tak boleh. Macam tu juga orang yang dia buang air besar ni, dia cirit-birit, dia pret, kena mata, kena peluru dia kan, tu kena basuh dengan air. Dia duduk di dubur yang terkepit tu tak apa, itu boleh lap. Kita belajar lap ni pasal kita nak pergi luar negara. Bila kita pergi negara barat, dia tak ada air. Dalam tandas tak ada air. Dia kering lah. Dia tinggal tisu je. Kalau tandas yang boleh pulas air tembok ke bawah tu, kira okey lah. Kadang tak ada yang tu, tak ada. Pulas-pulas dia pula kena ke bawah tu, sejuk lah. Tu okey, ada juga air. Tak ada langsung. Tak ada, kena guna tisu. Ataupun tak ada satu botol air masuk dalam. Boleh guna air, boleh guna tisu. Gunalah tisu. Kita di sini duk guna air, pergi negara orang guna tisu pula. Sah ke tak sah? Sah. Sengaja nak guna tisu, air ada nak guna tisu, boleh. Tisu mesti kering, bukan tisu basah. Orang yang guna tisu basah tak sah, dia mesti tisu kering. Kalau guna tisu basah, kena basuh dengan air. Tadi, jikalau seseorang menggunakan cecair selain air. Dalam tisu tu ada cecair, bukan air. Ada sabun, berbuih-buih. Tisu basah tu dia buih-buih, dia ada cecair. Kalau dia guna tisu basah, dia kena basuh dengan air. Dia tak boleh la, khalas, selesai dah lah. Oleh itu, kalau nak bawa tisu basah, bawa tisu kering dulu. Lap dengan tisu kering bagi sah, bagi selesai dah. Lepas tu baru double dengan tisu basah. Orang yang guna tisu basah, dia kena basuh dengan air. Air tak ada, macam mana? Jangan guna tisu basah, guna tisu kering. Setelah dilap dengan tisu kering, dah sah dah istinja. Nak double tisu basah tu nak bagi wangi je. Macam tu cara dia. Ataupun ada datang najis yang lain pula kan. Najis yang lain pula, dia air kecil, kencingnya. Kalau air kencing campur dengan darah atau dengan luka, itu pun kena basuh dengan air. Orang yang keluar tahi saja. Kalau dia macam sembelit ke buasir, berdarah, dia buang air besar tu berdarah. Bukan tahi saja, darah pun ada. Itu pun kena basuh dengan air. Dia hak belakang ni tahi saja, hak depan ni air kencing saja. Jangan ada najis yang lain. Najasatun ajnabiyatun, najis yang asing selain daripada kencing dan tahi. Okey, baik. Terus. Wajib menghilangkan air najis terlebih dahulu, kemudian menyapu tempat
itu dengan 3 kali sapuan, sama ada dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 sudut, tetapi diwajibkan 3 kali sapuan. Tetap diwajibkan. Tetap diwajibkan 3 kali sapuan, walaupun sapuan yang kurang dari 3 kali sudah membersihkan kawasan itu. Kena 3 juga, pasal dalam hadis disebut 3. Nabi minta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud carikan 3 bithalasati ahjar, 3 biji batu. Jadi angka 3 ni dipanggil lafaz khas. Dia sebut 3 lah. Kena lap 3 kali. Kalau kita kencing di hasyafah kita tu ada setitik ya. Kita huruf ada setitik ujung tu. Sekali lap kering dah. 3 kali tak? Wajib 3 kali. Kalau lepas kencing kita berdehem, lepas berdehem kita hurut. Kita hurut ada ujung tu ayak. Oh, ada setitik ke 2 titik. Sekali kita tembak dengan tisu kering dah. Kena kalih juga tisu tu. Tempat lain-lain 3 kali. Satu tisu boleh tapi lap 3 kali. Terkeluar balik ya. Kadang-kadang wajib istinja. Contohnya dalam bilik ayak tu ada ayak tapi tak ada getah. Tak kita nak tadah tu. Dia jatuh bawah mengecik, kotak lantai. Lantai tu ada tik sapuk tu kecil lah. Kecil-kecil bawah tu kan. Getah pipe tak ada. Kalau kita basuh dengan air, kita kena tadah. Dia kena lantai mengecik, lagi rugi. Kotak pakaian najis. Kalau kita lap tak mengecik. Ambil buka tisu kecil tu kan, lap cik. Cara nak lap macam mana? Nanti dia akan beritahu cara nak lap. Sebab zakat ni perlu dipegang. Kalau tak pegang, sekali ayak kencing tu kena peluru tu peluru. Kena telok Kena telok, kena basuh. Nak basuh nak tadah juga. Pegang dengan tangan apa? Zakat nak pegang tangan apa? Tangan kiri. Lepas tu tisu. Pegang tangan kanan, kita istinja menggunakan tangan kanan. Makruh. Kali pegang tisu tangan kiri, pegang pistol tangan kanan pula. Makruh juga. Itu aja lah. Pegang kemaluan zakat tangan kiri, pegang tisu pula tangan kanan. Makruh juga sebab kita beristinja dengan tangan kanan. Cara dia macam ni. Katalah ni tisu, ni kan. Pegang tangan kanan, zakar pegang dengan tangan kiri, tapi tangan kanan ni jangan gerak, tangan kiri ni yang gerak tanya dia. Itu. Kali sini, kali kot ni pula. Makna kita istinja guna tangan kiri. Dia kan boleh kona-kona, boleh gerak. Takkan tak boleh kot. Yang ni yang gerak kan. Tisu ni pegang dan stay lah. Tak payah lap dia. Pegang yang ni. Kali ni. Nak buat tak. Jadi kita istinja dengan tangan kiri. Pegang tangan kiri, gerak-gerakkan tangan kiri anda. Faham tak? Orang perempuan ni tak payah pegang. Orang lelaki kena pegang. Tak pegang tak kira kencing tu menitik meratak, kena basuh dengan air kan. Pegang. Lepas tu kencing tu pun pegang. Habis kencing urut tangan kiri. Pegang ke? Kalau lepas lagi takut dia kena paha ke, kena mana ke, kena basuh. Kita tak basuh, kita nak lap je. Okey, faham tak? Betul. Jika belum suci dengan 3 kali, wajib disapu lagi sehingga suci dan disunatkan dengan bilangan ganjil. Sunat memulakan dengan menyapu cerahan papan punggung yang kanan, dimulai dari hadapan dan dilalukan hingga ke tempat permulaannya. Daripada Salman radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kamu istinja kurang daripada 3 biji batu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beristinja maka lakukan secara ganjil. Kemudian lakukan sebaliknya pada sapuan kedua dan disapu kedua-dua cerahan papan punggung dan juga tulang luhur. Wajib diletakkan di tempat yang suci terlebih dahulu, kemudian baru digerakkan batu itu ke tempat bernajis. Makruh istinja dengan tangan kanan. Hendaklah dia memegang batu dengan tangan kanannya dan memegang zakatnya dengan tangan kiri serta menggerakkannya. Yang ni tadi tu. Cara dia tadi.
hendaklah dia memegang batu. Kita sebut tisu lah sekarang, kau tak guna batu dah. Hendaklah dia memegang tisu dengan tangan kanannya dan memegang zakarnya dengan tangan kiri, serta menggerakkannya. Gerakkan zakar tu, bukan gerakkan tisu, gerakkan zakar. Kalau punggung tak apalah, kita pegang tisu dengan tangan kiri. Tangan kiri kita lah duk gerak, duk ambil najis, duk lap tu. Baik. Afdal mendahulukan istinja ke atas wuduk. Jika mendapatkan istinja selepas wuduk, wuduk tetap sah, tetapi tidak sah tayamum jika dilakukan sebelum istinja. Dia ambil wuduk, punggung dia tak basuh lagi, tak lap lagi, punggung dia dah taik, sah, wuduk sah. Dia ambil wuduk dalam keadaan kencing dia basuh dah, lap pun tak. Dia pakai tutup zip macam tu, dia ambil wuduk, sah juga. Tapi afdalnya kita selesaikan dulu istinja, sama ada basuh atau lap atau kedua-duanya sekali, baru kita berwuduk. Wuduk sah lah, kalau tayamum tak sah. Tayamum, sebelum nak tayamum kena pastikan punggung dan zakar kita ini sudah pun suci, sama ada suci dengan basuh atau suci dengan lap. Terus daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu kencing, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Jangan tu jangan makruh, bukan jangan haram, makruh. Kerana tayamum hanya sekadar mengharuskan solat sahaja, ia tidak mengangkat hadas, dan solat tidak diharuskan selagi najis masih belum diistinjakan. Tu kan tayamum niat dia untuk mengharus istibahah. Kita mengaji kemarin istibahah, dia tak boleh niat angkat hadas, dia kena niat sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat. Perkataan mengharuskan tu, jadi mana nak harus solat selagi punggung tu ada najis? Dia niat nak mengharuskan solat, sedangkan punggungnya tak dibasuh, tak dilap, tak sah tayamumnya. Tayamum untuk mengharuskan solat. Solat tidak akan diharuskan selagi di badan kita masih ada najis. Baik, terus. Babul ghusli. Wajib mandi ke atas lelaki yang keluar mani dan kerana bersetubuh dengan memasukkan hasyafahnya ke dalam mana-mana kemaluan, sama ada kemaluan hadapan atau belakang, yang luar, sama ada melakukan hubungan dengan lelaki atau perempuan, dan sekalipun dengan binatang atau kanak-kanak. Dengan binatang pun kena mandi juga. Laki tu, laki songsang, binatang pun teringin. Kalau dia meliwat binatang, mendatangi binatang, binatang tak payah mandi ya. Laki tu kena mandi apabila hasyafah dia masuk dalam sebarang kemaluan. Kemaluan orang ke, kemaluan binatang ke, kemaluan lelaki ke, perempuan ke, depan ke, depan zina, belakang liwat, lelaki itu perlu mandi, sama ada inzal mani atau tak inzal. Mandi kerana ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah. Lagi? Atau kanak-kanak lelaki bersama kanak-kanak perempuan. Ni budak ni tak balik lagi, ni pun main masak-masak. Saghir fi saghirah, budak kecil. Kanak-kanak lelaki bersetubuh dengan kanak-kanak perempuan, na'udzubillah min zalik. Mereka tak boleh kena hudud pasal belum cukup umur, tak kena sebat 100 rotan, tapi boleh takzir lah. Sebat 10 rotan ke 20 rotan, 40 rotan ke bawah boleh. Main masak-masak, seorang jadi ayah, seorang jadi mak kan? Sampai waktu malam tidur dalam kemah. Hai, bahaya budak-budak lah ni. Mereka junub, mereka kena mandi wajib. Wajib mereka mandi, walaupun mereka masih kanak-kanak. Wajib kepada ibu dan ayah yang tahu, suruh anak mandi. Mereka dah, kita tak panggil zina, bukan zina, terlanjur lah. Mereka kena mandi juga. Dua-dua orang kena mandi. Saghiran, kanak-kanak lelaki, fi ke dalam saghiratin, kanak-kanak perempuan. Bila kecil, bila budak-budak ni belum ada mani, lagi tak balik, tak ada lagi air mani. Siapa kena mandi? Mandi kerana bersetubuh, walaupun tak keluar air mani. Jadi kalau orang tanya kita, ada tak budak yang belum balik tapi kena mandi? Ada, budak yang bersetubuh. Wajib mandi ke atas perempuan yang keluar mani dirinya dan kerana masuk sebarang zakar ke dalam farasnya atau duburnya. Masuk zakar, kalau doktor cek berapa cm perempuan ni dia mengandung,
Dia nak beranak, doktor duk check, duk masuk alat, masuk jari. Yang tu kena mandi tak? Tak kena. Yang tu bukan zakat, tu jari. Ada dalam Facebook baru ni siapa tulis tahu, dia kata ramai orang tak tahu ni. Dia kata ramai orang tak tahu bila perempuan ni nak mengandung, doktor duk check kena mandi, dia tak. Ramai orang tak tahu, dia yang tak tahu. Kata ada orang komen kat bawah kan, dia melawan tu, dia kata tak, sungguh benda ni memang orang tak tahu, kena mandi je lah. Masuk jari tak kena mandi, masuk zakat, zakat asli hak betul je, bukan zakat tiruan. Hak betul punya baru kena mandi. Baik, perempuan kena mandi sama ada kerana keluar mani, itu macam ni tidur, mimpi. Sayyidatina Ummu Salamah tanya Nabi, perempuan ada tak mimpi sampai keluar mani? Nabi kata ada. Perempuan pun sebahagian daripada lelaki. Perempuan pun ada tidur sampai keluar mani, mimpi. Yang kedua, dia kena mandi pasal zakar masuk ke dalam kubulnya, kemaluan depan, au duburiha, atau masuk ke dalam duburnya. Dubur ni haram lah, dilaknat suami. Mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Mal'unun, dilaknat, man ata, suami yang mendatangi isterinya, fi duburiha. Man ata imra'atahu fi duburiha. Bak laknat tu bak lain, kita dah bincang bak wajib mandi. Betul? Walaupun zakar yang lumpuh atau kanak-kanak atau binatang. Binatang, perempuan dengan binatang, dengan anjing. Anjing tak kena mandi lah. Anjing kata siapa pula nak mandi. Perempuan tu kena mandi. Zakar yang lumpuh, bersetubuh zakar tu lumpuh, tak bermaya, dipikir banyak kot, jadi lumpuh lah. Perempuan tu kena mandi juga. Ataupun dengan kanak-kanak, dua-dua kena mandi. Kanak-kanak kena mandi, perempuan tu pun kena mandi. Tarik daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja wajib menggunakan air mandi disebabkan keluar mani, disebabkan keluar air. Air tu air mani. Ini di awal Islam hadis ni saja kita tulis sekali. Di awal Islam mandi kerana keluar air, yakni air mandi, air mani. Hanya saja wajib menggunakan air, yakni mandi wajib disebabkan keluar air mani. Maknanya kalau tak keluar air mani, tak wajib mandi. Ini di awal Islam. Kemudian hadis ini dimansuhkan dengan hadis anzala am lam yunzil, sama ada inzal atau tak inzal, wajib mandi. Dulu di awal Islam, persetubuhan yang inzal baru kena mandi, persetubuhan yang tak inzal tak kena mandi. Hadis ni telah dimansuhkan dengan hadis anzala am lam yunzil, sama ada inzal atau tak inzal. Fa'altu ana wa Rasulullah faghtasalna. Sayyidatina Aisyah pernah sebut, aku pernah melakukannya bersama Rasulullah dan kami tak inzal. Mungkin ada sebab-sebab lain lah. Kami kedua-dua kami mandi. Jelas. Terus daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum air mazi. Baginda bersabda, air mazi membatalkan wuduk dan air mani mewajibkan mandi. Sayyidina Ali tanya Nabi, bukan dia tanya untuk dia sendiri tanya, dia akan hantar sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Aswad. Dia tak tanya direct kerana dia malu. Nabi tu bapa mertua dia. Kita dah jumpa dah hadis sebelum ni. Terus daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Sulaim, iaitu isteri kepada Abu Talhah, datang berjumpa Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Adakah diwajibkan mandi ke atas wanita yang bermimpi bersetubuh? Baginda bersabda, ya, jika dia melihat air mani. Perempuan pun ada mimpi juga. Terus daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disoal tentang seorang lelaki yang mendapati air mani dan tidak teringat mimpi. Dia tak tahu dia mimpi apa tau. Dia jaga-jaga ada air mani. Dia fikir aku mimpi apa semalam. Asal tak mimpi apa pun, tapi ada air mani. Kena mandi ya. Hak ni mandi kerana keluar mani. Mimpi apa pun. Fikir aku mimpi apa, tak mimpi apa pun. Ataupun dia fikir aku mimpi Upin dan Ipin. Siapa ada ayak ni? Kena mandi ke?
Jangan duk tuduh kawan sebelah ni puan ni main boh kepada ada, kita kena mandi. Mimpi apa pun, ingat ke tak ingat ke, janji basah kena mandi. Sebaliknya kalau dia mimpi bersetubuh, tu dia jaga tengok kering tak ada apa pun, tak kena mandi, lega. Syok dia mimpi dah tapi tak keluar, tak kena mandi. Baginda bersabda dia wajib mandi. Dan tentang seorang lelaki yang yakin bermimpi tetapi tiada didapati air mani, baginda bersabda dia tidak perlu mandi. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya, jika perempuan melihat air mani adakah diwajibkan ke atasnya mandi? Baginda bersabda, ya, perempuan sebahagian dari lelaki. Ya, betul. Mandi kerana bersetubuh. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki duduk di antara 4 cabang isterinya, yakni di antara 2 paha dan khitan bersentuh dengan khitan, maka wajiblah mandi. Khitan bersentuh dengan khitan ni makna dia telah masuk ke kadar hasyafah, dia telah menenggelamkan kadar kepala zakar dekat lekuk, maka kenalah mandi. Walaupun tak habis, kepala tu dah berada dalam, maka kena mandi. Lepas tu rumah sebelah terbakar lah, musim terbakar Ramadan kan, dia tak boleh teruskan lah rumah terbakar. Rumah mak saya pun terbakar minggu lepas, baru ni dekat Batam Mendahari kan. Jadi apa baru nak mula, perang terbakar antara tubuh ni, kena lari, kena pergi tengok lah rumah jiran. Ni lagi rumah mereka sabak sekali kan, kena mandi ya. Walaupun tak izal kena mandi. Pasal dah sampai dekat lekuk tu, kalau baru sikit, tak kena mandi ke, sikit baru. Okey, sambung. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila khitan suami melepasi khitan isteri, maka sesungguhnya wajib mandi. Aku melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mandi. Jelas kan? Baik. Wajib mandi kerana bersetubuh hanya dengan menenggelamkan keseluruhan hasyafah. Masalah, jikalau seseorang melihat mani berada di kain atau hamparan tidur yang cadar yang dia tidur padanya bersama-sama dengan orang yang berkemungkinan air mani itu darinya, dia rasa air mani itu bukan dari dirinya, bahkan dari teman tidur. Ni dia lawan tuduh. Dia pun tidur 2 orang sekali. Lepas tu ada tumpuk air mani di cadar. Macam mana? Di seluar tak ada, di kain tak ada, di cadar. Lepas tu dia lawan kata, ni hang punya ni. Tu dia kata, tak, hang ke. Dan dia pun dua-dua dah besar, tingkatan lah. Kalau dia tidur dengan adik dia baru umur 5 tahun, takkan nak tuduh adik dia lah kan. Adik umur 5 tahun tu kata hang kan, adik dia benda pun tak kencing pun. Kalau adik kecil itu la yumkin, ni ma'aman yumkinu kaunuhu minhu, dia tidur dengan seorang yang berkemungkinan orang tu punya air mani. Orang tu kata dok antara mereka dua je. Kalau dua-dua ketegak tak mau mandi pun tak apa, tapi semayang tak boleh berjemaah. Aku tak ikut hang pasal hang tak mandi wajib. Dia ni pula kata aku tak mau ikut hang, kalau hang jadi imam aku tak akan ikut hang pasal hang tak mandi wajib. Macam tu. Sebaik-baiknya sunat dua-dua orang pergi mandi dua-dua orang. Tak tahu ayat mani siapa, mandi kedua-dua. Baik, tengok masalah fiqh. Maka disunatkan mereka berdua mandi. Dan mandi ini tidak wajib di atas mereka. Jika mereka berdua tidak mandi, maka tidak boleh salah seorang mengikut solat seorang lagi, yakni berjemaah. Jika dia tidur seorang diri sahaja, wajiblah ke atasnya untuk mandi. Wajib mengulangi semua solat yang tidak dapat diandaikan berlakunya keluar mandi itu selepas solat. Dan sunat mengulangi solat-solat yang boleh diandaikan berlakunya solat itu selepas keluar mandi. Hari ini macam ni contoh, dia tidur 2 kali. Tadi tidur ke sebelah setengah ni, rehat tadi tidur tak? Okey, dia baru perasan dia di katil tu memang dia seorang je duduk tidur, kawan-kawan tak tidur. Masing-masing ada katil kan, masing-masing ada tilam. Okey, semalam dia tidur dah. Semalam tidur tak semalam? Tidur di katil tu, di tilam tu semalam. Kemudian subuh kita jaga, kita baca kitab. Pukul 8.30 kita sambung tadi. Pukul 11.30 dia tidur lagi di tilam tu juga.
Lepas tu pukul 1 kawan dia gerak, dia nak mandi, dia tengok-tengok ada ayak mani. Dah kering dah lah. Kalau masih basah tentu ayak mani pukul 12 tidur tadi tu, tengok dah kering dah. Ataupun dia tak tengok lagi, satgi petang, satgi nak sembahyang asar, satgi baru naik asrama tengok ada ayak mani, kenal kan, dia kering. Jadi dia tak pasti ni ayak mani ku tidur tengah hari ke, ni ayak mani ku tidur semalam. Faham kan tak faham? Faham tak? Kalau ayak mani semalam, subuh aku tak sah. Kalau ayak mani hak semalam, subuh aku tak sah, pasal aku tak mandi wajib, aku mandi biasa je. Kalau ayak mani hak pukul 12, zuhur dan asar yang tak sah. Petang baru dia tengok, pukul 6 petang. Dia confuse, ayak mani bila? Memang hak dia, jangan tuduh orang. Dia aja duduk tidur tu. Macam mana? Okey, zuhur dan asar memang dia kena wajib, dia kena mandi dan dia wajib qada zuhur asar. Tu telah dah. Adapun subuh tu sunat. Kerana kemungkinan air mani tu air mani yang dia tidur pukul 12. Kemungkinan air mani pukul 12 tengah hari. Zuhur asar memang kena qada. Subuh sunat. Kalau dia keluar mani daripada subuh, kalau dia keluar mani malam, subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib. Kok mana pun dalam dua-dua masalah tu, zuhur dan asar wajib dia qada. Cuma subuh tu je sunat dia qada. Faham tak? Kata faham? Saya tak faham pun. Ni bagi kalau dia tidur 2 kali lah. Kalau dia tidur sekali, kalau dia jenis tidur sekali malam je, dia confuse. Hak semalam ke malam kemarin? Orang pula dah. Dia ambil hak paling dekat hak semalam lah. Dia qada hak hari ni je. Adapun hak kemarin sunat dia qada juga. Kalau dia balik kampung, lepas tu dia main mak hak ni, semalam dia tidur dah di sini, malam ni pun dia tidur. Semalam dia tidur, malam kemarin pun dia tidur 2 malam. Cuti panjang. Malam kemarin dia tidur, malam ni dia tidur. Jadi ada 2 kali tidur. Ni mani hak bila ni? Kerana ni. Kalau kata mani hak semalam, aku qada hak hari ni je lah. Subuh dan zuhur lah. Kalau sekarang zuhur 2 waktu, pergi mandi qada. Tapi kalau aku kira malam kemarin, kena qada hak kemarin punya, dan hari ni lagi banyak waktu. Yang wajib qada hak terdekat. Wajib qada selepas tidur yang terdekat, sunat qada selepas tidur yang jauh. Faham tak? Faham tak faham? Macam tu. Terus. Jika dia tidur seorang diri sahaja, wajiblah ke atasnya untuk mandi. Wajib mengulangi semua solat yang tidak dapat diandaikan berlakunya keluar mani itu selepas solat. Dan sunat mengulangi solat-solat yang boleh diandaikan berlakunya solat itu selepas keluar mani. Kalau zuhur tu memang dia kena qada lah kot mana pun. Sebab takkan mani dia keluar lepas zuhur. Sekarang masih lewat waktu zuhur. Takkan mani keluar lepas sembahyang. Mesti zuhur ni mesti tak sahnya. Ini bagi masalah orang tidur 2 kali, jadi dia ragu-ragu tidur manakah yang mengeluarkan mani itu. Terus. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaish radhiyallahu anha, apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah solat, dan apabila haid sudah berhenti, maka mandilah solatlah. Dia ni berpenyakit istihadah. Zaman Nabi ada orang berpenyakit istihadah, nama dia Fatimah binti Abi Hubaish. Daripada Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menjadi imam solat subuh. Kemudian beliau keluar ke tanah bibitnya di Al-Juf, lalu mendapati pada pakaiannya terdapat kesan binti air mani. Beliau berkata, sesungguhnya kami telah menumurkan minyak ke badan yang menyebabkan urat menjadi lembut sehingga terjadinya mimpi. Kemudian beliau pun mandi, membasuh kesan mani di pakaiannya dan mengulangi solatnya. Dia seorang dia ulang, padahal dia jadi imam. Subuh dia jadi imam. Sayyidina Umar menjadi imam solat subuh. Dia jadi tu imam. Lepas tu sebelah pagi dia pergi kebun.
Di kebun kurma dia tanam pokok apa semua lah buat kerja. Di kebun dia tu baru dia perasan dekat seluar dia, dekat kain dia ada tumpuk mani. Baru dia teringat semalam dia panggil orang main urut badan ni, lumur badan dengan urut. Tukang urut pijik sana pijik sini, jadi urat pun jadi lembut. Oh, dia kata pasal itu pun aku mimpi tak sedar keluar mani. Maka dia mandi di kebun dia tu ada telaga, dia mandi. Lepas mandi dia basuh sikit, sunat lah, sunat basuh kesalahan mani tu. Lepas tu dia ulang solat. Dia seorang dia ulang, jemaah lain tak ulang. Jadi imam kalau kes terlupa berwuduk atau terlupa mandi wajib, imam seorang sudahlah ulang, tak payah umum dekat jemaah. Kadang-kadang duduk tengah wirid dalam masjid tu, subhanallah, subhanallah, aku teringat, alamak, aku tak mandi semalam bersetubuh, bangkit pagi gosok gigi ambil wuduk. Dia pun, tuan-tuan, terkejut dia orang, tuan-tuan, tak maaf nak abang ni saya ni tak mandi wajib ni, tak payah umum, keluar tu je. Kita seorang je yang kena ulang, jemaah tak payah ulang. Kalau umum juga macam mana jadi? Kalau umum juga, yang pertama kita malu. Yang kedua, jemaah wajibkah solat? Tak wajib, mereka dah sah dah. Cuma kalau mereka nak semayang sekali lagi, baguslah. Sebab semayang tu tidak diberi pahala berjemaah. Sebab tu imam tak mandi wajib. Semayang tu jadi personal, seorang-seorang. Bila imam umum, apa perlu jemaah buat? Sama ada jemaah tak payah semayang lah pasal dah sah, ataupun jemaah kita semayang, kita lantik seorang jadi imam, kita semayang, kita nak dapat pahala jemaah. Langkah yang paling baik, tak payah umum. Tak payah umum. Kalau kita terlupa ambil wuduk, kita dah ingat ada wuduk, rupanya wuduk kita batal, kita keluar daripada masjid pergi ambil wuduk, jemaah biar. Kalau kita tengah jadi imam, rakaat ketiga baru teringat aku tak ambil wuduk, alamak aku tak ada wuduk, lari keluar, biar ni pun teruskan solat ni. Melainkan solat Jumaat. Solat Jumaat dengan apa? Solat Jumaat pasal jemaah itu fardu ain, makmum terikat dengan imam. Kalau imam tak sah, dia amanah, dia kena habaq. Dia tak boleh biar pihak ni pun dapat pahala seorang-seorang. Semayang Jumaat tidak boleh semayang seorang-seorang, dia wajib berjemaah, dia wajib ada imam. Kalau imam betul-betul tak ambil wuduk, kena habaq. Tuan-tuan, saya minta maaf lah, saya terlupa, saya ingatkan saya ambil wuduk. Tunggu saat lah, saya ambil wuduk, saya khutbah balik ya. Ini kena tunggu lah. Dia bukan boleh ulang solat ya, khutbah pun kena ulang, sebab khutbah pun tak ada wuduk. Kena habaq. Malu nak bang, malu tanggunglah dosa. Satu masjid tak sah ni, dipersoalkan kita di akhirat, jenuh jawab. Macam tu. Semayang lain tak apa, tak habaq apa. Kita pakai kain tersilap, kain ni kotornya ada najis ni. Kain tu waktu cirit tu kena sikit ni kain ni, terlupa pergi pakai, pergi jadi imam. Tengok-tengok semayang teringat, keluar. Tak payah duk pegang aku, weh, berhenti, aku ni kain cirit weh, berhenti, tak payah, lari keluar ya. Kalau Jumaat kena habaq, tapi tak payah lah habaq kata kain cirit, habaq kata kain terkoyak ke apa ke, pandai-pandai lah. Kalau tak mandi wajib, habaq kata habaq apa? Habaq kata saya ni lupa ambil ayak, lupa. Tunggu saat lah, tunggu punya lama, rupanya dia pergi balik mandi wajib lah. Itu Jumaat wajib bagi tahu lah. Sayyidina Umar pernah khutbah Jumaat, dia terbuang angin di atas mimbar, semangat sangat kan, ittaqullah, keluar. Dia berhenti, orang pakai heran, dia turun mimbar, orang buat muka heran, siapa? Dia kata pasal apa? Terkeluar angin. Pergi ambil wuduk dulu lah, lagi khutbah lain. Khutbah Jumaat. Kalau khutbah raya tak apa, bahaya sunat kan, kentut pergi ya. Orang kan tahu atas mimbar tinggi kan, orang tak tahu, orang pun tak bawah tinggi. Khutbah Jumaat kena amanah, kena habaq. Kalau kita teruskan khutbah tak sah, Jumaat pun tak sah. Baik, ini masalah orang perempuan yang bersetubuh dengan suami. Dia bersetubuh dengan suami dia, suami dia keluar mani, dia tak keluar mani. Suami dia cepat sangat kot. Jadi perempuan yang bersetubuh, perempuan tu kena mandi kerana bersetubuh. Suami keluar mani, isteri tak keluar mani.
Lepas perempuan ni mandi wajib, tengok-tengok meleleh pula mani. Mani siapa tu? Mani suami. Dia tak keluar. Dia tahulah dia tak keluar. Tak tertunai syahwatnya. Mani yang keluar tu mani suami. Dia tak wajib ulang mandi. Dia mandi bukan pasal mani pun, dia mandi pasal bersetubuh. Dah tertunai dah tanggungjawab dia. Aku dah mandi dah tadi, nak mandi pun lagi sekali kedua, tak payah mandi. Tapi kalau ketika bersetubuh tu mani isteri pun keluar, mani suami pun keluar, maka selepas isteri mandi, selesai mandi, tengok-tengok keluar pula mani. Mani tu mani yang bercampur dengan mani isteri. Isteri kena ulang mandi kali kedua. Kena ulang mandi. Okey, baca masalah ni. Masalah, jikalau seorang perempuan disetubuhi, kemudian dia mandi wajib, selepas selesai mandi maka keluar dari kemaluannya. Hukumnya perempuan ini tidak diwajibkan mengulangi mandi melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, dia seorang perempuan yang ada syahwat, bukan kanak-kanak. Yang kedua, tertunai keinginan syahwatnya, dia kepuasan dalam persetubuhan itu, bukan perempuan yang tidur dan yang dipaksa. Kalau dia tertunai syahwatnya, dia kena mandi lain lah. Pasal mani yang keluar tu mani suami bercampur dengan mani dia, kena ulang lah mandi. Kalau dia tak tertunai syahwat dia dah selesai mandi, dah lap dengan kain tola dah, tengok-tengok meleleh keluar pula dah mani, yang tu dia wajib berwuduk. Tadi kita baca mani tidak membatalkan wuduk. Yang tu kalau mani kita sendiri, ini mani orang lain. Mani suami keluar daripada faraj isteri, yang tu batal wuduk. Tadi kita baca tiap-tiap yang keluar daripada kemaluan batal wuduk, kecuali kalau keluar tu ayak mani. Ayak mani keluar tak batal wuduk. Dalam kes ni batal, pasal yang keluar tu bukan mani dia, tapi mani orang lain, mani suaminya. Dia hanya wajib berwuduk, dia tidak wajib mengulangi mandi. Kalau dia solat dah, solat dia sah. Kalau tengah-tengah semayang mani meleleh, pergi basuh mani itu, ambil wuduk, semayang lain. Mandi tidak perlu diulang. Pasal apa? Pasal dia tidak tertunai syahwatnya ketika persetubuhan itu. Sambung. Air mani dapat dikenali dengan memancut-mancut atau rasa lazat atau mempunyai bau seperti mayang kurma atau bau tepung yang diuli ketika mani itu basah, dan seperti bau telur putih apabila mani kering. Dia ada bau dia, ma'ruf. Tahu. Apabila ada salah satu dari sifat-sifat mani, maka ia dikira mani yang mewajibkan mandi, dan apabila tiada kesemua sifat itu, maka ia bukan mani. Kalau takat bersyahwat, ayak yang keluar tu tidak pekat, yang tu madhi. Ayak madhi tak bau apa. Ayak madhi cahaya. Ayak mani pekat, berketul-ketul, putih. Okey, baik, terus. Kena kenal juga, pasal yang tu kena basuh, yang ni tak payah basuh, yang tu kena mandi, yang ni batal wuduk. Begitu. Dan tidak disyaratkan pada mani lelaki berwarna putih dan pekat. Begitu juga tidak disyaratkan pada mani perempuan berwarna kekuningan dan nipis. Tapi biasanya macam tu lah, mani perempuan kuning dan nipis, mani lelaki putih dan pekat. Tapi kalau tak putih pun, warna lain, keluar merah ke hijau ke. Tapi ada syarat dia, keluar tu mimma'in dafi, dia keluar tu memancut-mancut. Lepas tu dia rasa lazat, lepas tu bau pun bau tu walaupun hijau. Hijau pun mani juga. Saya dia makan pulut sekaya banyak kan, mani warna hijau. hijau putih campur, dia kuat pas kan. Hijau putih. Warna tak penting, ada sifat dia tu, dia ada tu. Okey. Tidak wajib mandi pada mazi dan wadi. Mazi itu air yang berwarna putih, nipis dan ikat. Ia keluar ketika menggauli isteri tetapi tidak tertunai syahwat. Dan wadi itu air yang berwarna putih, keruh dan pekat. Ia keluar selepas kencing. Selepas kencing tu, yang kedua bila kita buat kerja berat, angkat barang, dia keluar ke? Kalau yakin keluar lah. Kalau rasa macam keluar ke tak keluar? Tak keluar. Ragu-ragu keluar tak keluar, ambil yang tidak keluar. Jika seseorang syak, adakah air yang keluar itu mani atau mazi? Dia tak faham lagi. Kita dah cerita dah tadi, mani macam ni, mazi macam ni. Ada orang dia tak faham. Dia baca novel je, novel hak jenis rumah tangga kan, suami isteri, apa imamku makmumku apa,
suamiku imamku, isteriku makmumku, kan? Baca-baca dia duk raya, kata dia lah suami, dia lah isteri lah apa. Lepas tu keluar ayat. Hak tu selalunya mazi, bukan mani. Itu mazi. Kalau dia tak faham juga, payah hal macam ni. Yang ni kita mengaji untuk masalah orang lah. Kita kena faham lah, kita dah mengaji kitab. Yang ni untuk jawab masalah orang. Kalau orang telefon ke, orang tanya, ustaz saya ni confused lah, saya keluar ayat ni, ayat mani kan mazi. Dia tanya kita, mana kita nak tahu? Takkan kita nak kata main nak tengok dulu. Yang ni kita akan bagi takhayyara, kita bagi dua jawapan kat dia, dia boleh pilih. Baik. Hukumnya dia boleh memilih sama ada menjadikan ia sebagai mani atau mazi. Jika dia memilihnya sebagai mani, tidak wajib berwuduk, dia hanya wajib mandi sahaja. Yang ni untuk kita jawab soalan kepada orang. Jangan pula kita confuse, tak kenal-kenal lagi mazi dengan mani. Kalau orang tanya kita, kita kata betul lah kat dia. Dah dia tak kenal, kita pun tak tengok, kita pun tak tahu tu masalah dia, bukan masalah kita. Kita kata kalau nak kata mani pun boleh. Kalau kata mani, wajib mandi. Kalau abang nak anggap dia sebagai mazi pun boleh juga. Basuh je lah, tak payah mandi. Tapi saya cadangkan buat dua-dua lah. Basuh pun basuh, kot-kot dia mazi, wajib basuh. Dan mandi pun mandi juga, kot-kot dia mandi. Tu yang terbaik. Dia tahu kalau betul saya pilih ni ya. Saya nak basuh, saya nak mandi. Selesai. Ini fiqah menyelesaikan orang lah. Kita jangan duk confuse lagi. Dah dihabak dah sifat-sifat dia terang-terang jelas itu, duk tak faham lagi teruk lah. Terus. Dan jika dia memilihnya sebagai mazi, dia wajib membasuh badan dan pakaiannya yang terkena air itu. Dia wajib mengambil wuduk dan tidak wajib mandi. Dan yang afdalnya dia melakukan kedua-duanya sekali, mandi dan membasuh bahagian yang terkena air itu. Yang tu paling bagus. Perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang junub. Diharamkan ke atas orang junub semua perkara yang diharamkan kerana hadas kecil. Begitu juga haram tinggal di dalam masjid dan membaca Al-Quran walaupun sebahagian ayat. Tak boleh baca. Cuma Imam Malik kata bagi orang yang hafal Quran, dia boleh ulang. Dia junub ataupun dia haid nifas, dia boleh mengulang. Ingat nak ulang, bukan menambah bacaan. Dia hafal 10 juzuk, dia mengulang 10 tu supaya tak lupa. Hak dapat dah tu diulang. Bukan tambah hafal baru, tak boleh. Perempuan yang haid ikut fatwa Imam Malik boleh mengulang hafalan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Ulang dengan mulut tak boleh. Mazhab Syafi'i dia ada perakam, dia buka perakam berapa juzuk yang dia dah dapat tu, dia buka. Dia boleh dengar, dia boleh menghafal dengan hati. Dengar tu tiap hari pun insya-Allah tak lupa. Kan? Buka perakam, dengar. Nanti ikutlah dalam hati ikut. Ataupun dia baca juga tapi baca tak keluar suara. Baca juga, suara tak keluar. Imam Syafi'i kata banyak cara lagi. Nanti kita bila buka bahagian puteri kena tahu benda-benda macam tu. Baca pegang tak boleh. Baca keluar suara tak boleh. Baca gerak bibir boleh. Imam Syafi'i kata boleh. Buka perakam ataupun kawan dia hafal, dia dengar. Boleh tak? Dia dengar. Dia yang penting Quran ni selalu duk mainnya. Ingat kalau tinggal tu kau tak ingat. Ada banyak cara kata Imam Syafi'i. Perempuan yang haid, ketika haid hak nak tambah hafalan baru tu tak ada seorang ulama pun yang bagi. Ni hafalan yang sedia ada, nak perangat, nak peringat. Imam Malik kata boleh dia hafal dengan mulut. Niat zikir. Imam Syafi'i kata tak boleh hafal. Nak tambah memang semua tak bagi. Hak sedia ada tu banyak cara lagi untuk ingat. Buka perakam atau suruh orang lain baca, dia dengar. Ataupun dia suruh kawan dia buka Quran, dia baca juga tapi baca tak keluar lafaz. Bila tak keluar lafaz, tak dinamakan kalam. Al-kalamu huwal lafz, dia kena berlafaz. Jadi dia baca macam ni. Dengar. Tak dengar tak apa, baca. Agak-agak dia baca apa? Agak-agak dia baca apa? Alif lam mim zalikal kitab. Macam tu lah. Mana orang nak tahu suara tak keluar. Semayang memang tak boleh. Okey, terus.
harus membaca zikir-zikir atau doa-doa di dalam Al-Quran, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Berdosa jika dia niatkan membaca Al-Quran, harus membaca dengan niat zikir atau tidak berniat sesuatu. Ayat-ayat yang memang zikir lah, macam ayat Subhanalladzi sakhkhar lana atau Quran, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, bila dia naik kapal terbang, kapal laut, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, nak makan, boleh. Dia niat zikir atau betul sah niat apa, baca aja. Itu harus. Kalau dia niat Quran tak boleh ya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala junuban illa 'abiri sabil. Orang junub tidak boleh menetap dalam masjid kecuali melintasinya. Lintas boleh. Masuk pintu ni, keluar pintu lain, tu makna melintas tanpa dia berhenti. Dia berjalan, jangan stop langsung. Mungkin dia nak pusing masjid jauh sangat, dia pegang kasut dia lintas. Orang haid boleh lintas masjid, orang nifas boleh lintas masjid, orang junub pun boleh lintas. Belum mandi wajib boleh melintasi dari satu pintu ke pintu yang lain. Kalau masuk pintu, keluar pintu yang sama, itu bukan lintas. Yang tu pi balik tak boleh. Jadi sebelum dia nak lintas, dia kena tanya orang dulu, pintu tu buka tak? Pintu tu kunci tak? Okey, pintu tu buka. Okey, boleh dia masuk sini. Kalau ada orang tanya, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Boleh sembang, tapi sembang sambil berjalan. Jangan mati. Sambil kita berjalan boleh. Orang junub boleh melintas di dalam masjid. Ini makna abiri sabil. Murur tu makna abiri sabil. Makruh hukumnya jika tiada hajat, sengaja lintas tak boleh. Kalau jauh sangat dia boleh. Dia boleh shortcut dalam masjid. Saya saja makruh. Baik, tarikh. Kaifiat mandi wajib. Sunat memulakan mandi dengan membaca basmalah. Ini tak apa, niat zikir. Kan dia nak mandi wajib tu dia berhadas, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi syarat bilik air tu tak ada tandah. Bilik air saja. Kalau ada tandas tak boleh bismillah. Bismillah dalam hati boleh ya. Di mulut tak boleh. Banyak rumah taman bilik air ada tandas. Dua dalam satu. Jadi tidak boleh bismillah, tak boleh. Walaupun kita niat zikir, tetap dalam tu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Kemudian menghilangkan kotoran, berwuduk seperti wuduk salat, menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali dengan niat mengangkat hadas junub atau haid atau membolehkan solat. Kemudian menyelak rambut, menuang air ke atas bahagian badan yang kanan sebanyak 3 kali, kemudian ke bahagian kiri sebanyak 3 kali. Daripada Maimunah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Baginda membasuh kemaluannya dan membasuh kotoran yang ada di badannya. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub, baginda memulakan basuh kedua tangannya, kemudian berwuduk seperti wuduk untuk solat. Kemudian baginda memasukkan jari jemarinya ke dalam air lalu menyelat-nyelat ke seluruh pangkal rambutnya. Kemudian baginda menuang air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali cedok yang diambil daripada kedua tangannya dengan kedua tangannya. Kemudian baginda meratakan air ke seluruh kulitnya. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, kami berbincang tentang cara mandi junub di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara saya mandi, saya mencedok air sepenuh tapak tanganku sebanyak 3 kali. Kemudian saya tuangkan ke atas kepala, selepas itu saya ratakan ke seluruh badan. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, baginda meminta sesuatu wangian sekadar bekas yang digunakan untuk mengisi susu unta yang diperah. Baginda mengambilnya dengan tapak tangannya dan memulakan mandi bahagian kepala kanannya, kemudian bahagian kiri. Baginda mencedok air dengan menggunakan kedua belah tangannya dan menuangkan ke atas kepalanya. Memastikan air sampai ke pelipat-pelipat dan menggosok-gosok tubuh. Sunat bagi perempuan haid menghilangkan kesan darah dengan menggunakan kapas yang dicari minyak kasturi. Allah memerintahkan supaya bersuci dari hadas besar dengan bersungguh-sungguh.
Maksudnya, jika kamu dalam keadaan berjunub, maka sucikanlah dengan bersungguh-sungguh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap bulu itu ada janabah, ada sebesar, maka basuhlah elok-elok bulu-buluan dan bersihkan kulit. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang perempuan bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara mandi dari haid. Baginda mengajarkan kepadanya, ambil sedikit kapas dan dicelup kasturi, maka sucikan farasmu dengannya. Perempuan itu berkata, bagaimana saya hendak menyucikannya? Baginda bersabda, sucilah dengan kapas itu. Perempuan itu bertanya lagi, macam mana? Baginda bersabda, subhanallah, sucilah. Tak faham dia ni sampai 3 kali. Nabi kata ambil kapas, buah minyak wangi, calik lah tang tu. Dia tanya tang mana? Tak ambil kapas tu kan, calik tu lah. Calik macam mana? Dia kata buah minyak wangi dekat farah tu bagi wangi tu. Tahulah nak buat tu macam mana. Ya Allah, subhanallah, rimah kita kalau orang tanya banyak. Dah lah dia perempuan, kita lelaki. Rasulullah rimah, Rasulullah subhanallah. Pelik sungguh lah dia ni. Mujuk ada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tarik tangan dia masuk kat dapur tu, ceramah dia, kita kena buat aku ni, guna dia, faham ni? Faham. Kaum perempuan juga kena cerita. Okey, terus. Jika tiada kasturi, gunalah minyak wangi yang lain. Jika tiada minyak wangi, gunalah tanah, dan memadai dengan air saja jika tanah juga tiada. 2 perkara diwajibkan di dalam mandi. Yang pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh bulu-bulu dan kulit sehingga wajib disampaikan air ke bawah kulit khulfah orang lelaki yang belum berkhitan, dan wajib disampaikan air ke kawasan yang zahir kelihatan dari faraj janda apabila dia duduk untuk menunaikan hajatnya. Kena duduk lah, sambil mandi kena duduk, bawa ayam tu masuk celah-celah tu. Kalau bulan Ramadan tak batal, sebab dia dalam lagi baru batal. Takat depan bibir tu tidak batal, puasa tak batal. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan sehelai bulu yang tidak dibasuh ketika mandi junub, dia akan diseksa dengan bermacam-macam seksaan daripada api neraka. Ali berkata, kerana itulah aku memusuhi rambutku, tidak suka menyimpan rambut yang panjang. Beliau mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Beliau selalu mencukur rambutnya. Rambut Sayyidina Ali sentiasa pendek, pelapis satu, tak banyak panjang. Dia takut mandi wajib ada selai tak basah, seriau dia, nanti kena siksa macam-macam dalam neraka. Macam-macam tu, kena pukul, kena duku kepala, kena ketuk kepala, kena makan buah zakum, kena simbah ayak panas, macam-macam siksaan dalam neraka ni ada banyak. Punca dia mandi wajib ada selai tak basah, maka kena bagi basah semua. Jika terbatal wuduk ketika sedang mandi, hendaklah disempurnakan mandi itu. Wajib merungkai rambut yang dipintal jika air tidak sampai ke batinnya. Kalau dia tengah-tengah mandi, betul dia terkencing, tak payah ambil wuduk. Mandi bagi habis dulu, sekali baru ambil wuduk. Ambil wuduk di akhir mandi. Kalau dia mandi wajib tu tak batal wuduk, habis mandi wajib tak payah ambil wuduk, sah. Terangkat hadas besar, maka automatik terangkat juga hadas kecil. Tapi biasanya batal lah, kita buah sabun, tapak tangan kena kemaluan, batal. Bila batal, selepas mandi wajib berwuduk. Kemudian masalah rongkai rambut sanggul. Wajib merongkai rambut yang dipintal jika air tidak sampai ke batinnya. Dia letak jika tu, maknanya jika air sampai, tak payah buka sanggul pun tak apa. Okey, tengok di bawah. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang mengikat kemas sanggul di kepalaku. Adakah wajib aku merongkainya apabila ingin mandi junub? Baginda bersabda, tidak perlu rongkai. Memadailah kamu menuang air dengan kedua belah telapak tangan ke atas kepalamu dengan 3 kali tuang. Kemudian siram ke seluruh tubuh, maka sucilah kamu. Sesiapa yang ada najis di badannya, hendaklah membasuh najis dahulu, kemudian barulah mandi, dan memadai juga sekali basuhan sahaja untuk mandi dan najis mengikut pendapat yang paling sahih. Sekali ya. Ada pendapat kena basuh najis dulu.
Kalau kaki kita ada najis, kita basuh najis, itu tak panggil mandi lagi, basuh najis. Lepas tu kita double ayak tu baru mandi. Tapi pendapat al-asah yang paling kuat, kalau di badan kita ada najis, kita basuh najis tu kira mandi dah lah. Dua dalam satu. Pasal tempat tu janji tempat tu basah. Janji tempat tu basah. Tak perlu dua kali. Kali pertama basuh najis, kali kedua jurih untuk mandi pula tak perlu. Jadi sebab tu dalam kitab fiqh ada yang sebut fardu mandi 3, ada yang sebut 2. Yang sebut 2 niat dan meratakan air. Yang sebut 3 pula niat mandi wajib, nombor 2 membasuh najis dulu, nombor 3 baru ratakan air. Itu khilaf tentu lah. Terus. Jika seseorang ada hadas junub dan haid, maka dia mandi dengan berniat untuk salah satu dari dua perkara itu. Ia sudah memadai sah untuk kedua-dua hadas itu. Sesiapa yang mandi dengan niat junub dan niat sunat Jumaat, maka terhasil kepadanya dua mandi itu, 2 dalam 1. Tetapi jika dia niat salah satu sahaja, maka apa yang dia niatkan sahaja yang sah. Yang tidak diniatkan hukumnya tidak sah. Yang ni dia menggabungkan niat. Gabung niat. Macam dia nak mandi wajib pada hari Jumaat, dia boleh niat dua-dua, saja pun mandi wajib beserta mandi sunat Jumaat. Mandi wajib pun dapat, mandi sunat Jumaat pun dapat. Macam tu. Kalau dia niat sunat Jumaat, mandi wajib belum, kena mandi lain. Kalau dia niat mandi wajib saja, kalau dia niat salah satu, dia niat mandi wajib lah, mandi Jumaat pula tak dapat pahala, kena mandi sekali lagi. Lebih baik dia niat dua-dua. Aku mandi wajib campur dengan mandi sunat Jumaat. Macam tu. Dapat dua-dua. Macam puasa qada lah. Kita puasa qada hari Isnin, kita niat puasa qada beserta puasa sunat Isnin. Dapat dua-dua. Kalau kita niat qada saja tak dapat puasa Isnin. Kalau kita niat puasa sunat Isnin je, qada belum lagi. Gabungkan niat. Yang tak perlu gabung ni macam ni, dia bersetubuh dengan suami dia, lepas tu haid keluar, tak payah mandi ya. Bersetubuh, habis bersetubuh keluar darah haid. Nanti bila habis darah haid, dia akan mandi. Itu terpulang. Dia nak niat mandi junub boleh, dia nak niat mandi haid pun boleh. Nak niat dua-dua pun tak apa. Macam tu. Satu lagi, dia bersetubuh dengan suami dia sampai mati. Mati terus, tujuh mati. Dia mati ataupun suami mati. Suami sakit jantung mati, penat sangat mati. Yang tu memadai mandi mayat saja. Mandi mayat. Isteri tak payahlah duk pergi teriak. Orang dah kafan, dah semayang, dah ke bumi suami dia, dia teriak tiap hari. Teriak siapa? Lupa abang kat Nepal. Lupa abang apa? Lupa abang mati tu pasal bersetubuh. Nepal mandi mayat lah, tak mandi junub. Oh, tak payahlah duk sedih macam tu. Mandi mayat tu sudah terangkat segala-gala hadat. Tak payah abang tak apa. Tak payah abang dekat tukang mandi ni, hampa nak mandi laki aku, hampa mandi mayat beserta mandi bersetubuh, mandi junub lah. Tak payah abang, sekali orang tahu. Tak payah abang. Mandi mayat sudah cukup. Kalau tidak orang tahu tu, buat apa kok ni sampai mati abang ni. Okey, terus. Mandi sunat, mandi untuk pergi solat Jumaat. Yang ni untuk orang lelaki ya, orang lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu nombor 1, betulnya nombor 2 tu. 2 hari raya tu betulnya nombor 2. Siapa jadi nombor 1? Nombor 1 mandi untuk pergi solat Jumaat. Nombor 2 mandi 2 hari raya. Ni dalam duk cek dah, ni pun silap ni. Tak apalah, biar pergi lah, silap pergi. Dah cetak lah. Terus. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu hendak pergi menunaikan solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Yang tu apabila nak pergi ya. Siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat, tak sunat mandi sunat Jumaat. Terus. Daripada Samurah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu pada hari Jumaat, maka dia telah beramal mengikut sunnah ajaran Nabi dan dia adalah baik. Dan sesiapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Lebih afdal mandi. Tiga. Ketiga dua gerhana. Tak apalah nombor tu, tak apalah baca 2 gerhana je.
Dua gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan sunat mandi. Yang ni dia tak ada dalil. Mana dalil dia? Tak ada. Yang ni ulama ijtihad kerana berhimpun, ijtima'. Kan sembahyang gerhana kita nak berjemaah, nak berhimpun ramai-ramai, takkan busuk-busuk mandi ke lah. Gerhana matahari, gerhana bulan, kerana ijtima', kerana berkumpul ramai-ramai sunat mandi. Dia tak ada dalil, memang tak ada. Cari dalam Quran tak ada dalil sunat mandi kerana gerhana, tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Tapi ulama kata kerana manusia berhimpun. Minta hujan pun semua juga. Kalau boleh tu kita mandi dulu, pasal kita nak pergi perhimpunan, nak pergi rapat. Maka di situ sebarang tempat yang orang ramai, kita nak pergi tempat orang ramai, sunat kita mandi. Esok hari esok Ahad. Di sini ada pekat Ahad Penaga, maka sunat mandi juga. Saja aku mandi sunat pekat Ahad Penaga. Sebelum pergi pekat Ahad tu mandi. Dia boleh kembangkan lagi fiqah tu. Kita nak pergi pekat Ahad ramai, tambah-tambah dekat-dekat nak raya ni pun nak beli daun palas, nak beli daging, ramai orang. Takkan nak pergi ketiak busuk tu. Mandi kan. Mandi pastikan dapat pahala. Mandi sunat. Saja aku mandi sunat untuk pergi pekat Ahad Penaga kerana Allah Ta'ala. Macam tu cara dia. Dalil memang tak ada dalil. Gerhana tak ada dalil boleh mandi. Minta hujan tak ada dalil boleh mandi. Apa salahnya nak mandi pekat Ahad? Saja aku mandi pekat Ahad. Hari Khamis saja aku mandi pekat Khamis pula. Begitu. Memang disebut apabila kita nak pergi ijtima', perhimpunan ramai-ramai nak pergi dengar ceramah ke apa-apa, kita mandi, kita niat mandi sunat. Okey. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berjasa mandi pada hari raya Fitrah sebelum keluar ke tempat sembahyang. Aidul Fitri, Aidul Adha, perempuan haid pun sunat mandi. Kerana mandi tu, mandi bukan ada kena-mengena dengan sembahyang. Mandi kerana hari itu hari raya. Kita nak pakai baju baru hari raya, maka semua orang sunat mandi. Perempuan haid pun mandi. Berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat disunatkan kepada orang yang nak sembahyang Jumaat saja. Okey. Itu kerana perhimpunan manusia tu, hak itulah gerhana sunat mandi kerana perhimpunan, minta hujan sunat mandi kerana perhimpunan. Termasuk juga kalau kita nak tambah pekan Ahad Penaga sunat mandi, pekan Khamis sunat mandi. Macam tu. Dia atas niat je. Bila kita niat dapat pahala, tak niat, kita tak niat pun kita mandi juga nak pergi pekan, tak kata mandi. Tak apa-apa. Pergi tempat orang ramai. Pergi makan kenduri pun ramai orang makan kenduri. Nanti ada rumah terbuka lah, pakai ramai orang, mandi dulu. Mandi niat saja aku mandi sunat rumah terbuka kerana Allah Ta'ala. Tak ada dalam kitab kan. Semua nak ada dalam kitab teruk lah. Pandai-pandai sendiri ada mengaji fiqah lah. Terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, dan siapa yang menanggung mayat maka hendaklah dia berwudu. Mandi selepas siuman dari penyakit lidah atau pitam. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit kena dan bertanya, adakah orang ramai yang sudah menunaikan solat? Kami berkata, belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, sediakanlah sebekas air untuk aku mandi. Lalu kami sediakannya dan baginda pun mandi. Kemudian baginda menggagahkan diri dengan penuh kesukaran untuk bangun. Tiba-tiba baginda jatuh pingsan. Selepas sedar, baginda bertanya lagi, adakah orang ramai yang sudah menunaikan solat? Kami berkata, belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah. Kemudian baginda meminta disediakan sebekas air, maka kami segera menyediakannya. Selepas mandi, baginda berusaha sedaya upaya untuk bangun. Tiba-tiba sekali lagi baginda jatuh pingsan. Kemudian baginda sedar kembali dari pingsannya. Panjanglah hadis ni. Ini dekat-dekat Nabi nak wafat. Yang kita boleh tengok tu perkataan baginda menggagahkan dirinya. Nabi nak sembahyang jemaah juga walaupun dah tak lahat. Nak pi juga dengan penuh kesukaran untuk bangun. Tiba-tiba baginda jatuh pingsan. Banyak kali pingsan. Berkali-kali pingsan. Orang duk tunggu Nabi nak jadi imam. Ini hari-hari akhir Nabi. Hari-hari akhir Nabi. Akhirnya Nabi surrender, tak larat lah. Isteri-isteri Nabi pun kata tak apa, tak payah pergi dalam masjid.
Nabi nak pergi juga, pengsan sedap mandi. Sunat mandi selepas pengsan. Pengsan bila sedap mandi. Akhirnya semua pakat kata tak payah pergi lah, tak larat tu. Nabi pun tak larat. Nabi kata muru Abu Bakrin, hampa tolong suruh Sayyidina Abu Bakar fal yusalli binna, suruh dia lah jadi imam. Tak larat. Rumah Nabi sebelah masjid je, tak larat lah. Maka Nabi pun sakit beberapa hari tak pergi masjid, duduk sembahyang di rumah ya. Tak pergi masjid. Kalau larat Nabi pergi. Ini pun Nabi dah menggagahkan diri dalam keadaan yang tak kuat. Nabi sakit pasal apa? Kena sihir, kena santau. Kena santau, kena sihir lah. Tak tahulah santau ke apa kan. Santau tu sebahagian daripada sihir juga. Tu sebab musabab. Baik, terus. Sunnah ihram. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya untuk mandi sebelum berniat ihram. Mandi dulu baru pakai kain ihram. Perempuan yang haid pun sampai dekat miqat mandi pakai kain ihram. Dia kena niat juga walaupun dia haid. Niat bersyarat orang panggil. Niat bersyarat. Terus. Tapi selalunya kita mandi di hotel lah. Kita mandi di hotel siap-siap, kita pakai kain ihram siap-siap, kita pergi tempat niat tu untuk niat saja supaya cepat sikit, mudah urusan. Kalau nak mandi di masjid tu lambat, mandi di hotel siap-siap. Terus. Masuk ke dalam suci Mekah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau tidak akan masuk ke Mekah melainkan bermalam terlebih dahulu di Quwa sehingga waktu subuh dan mandi di situ. Kemudian beliau masuk ke Mekah di siang hari. Beliau menyebut bahawa Nabi SAW melakukan perbuatan itu. Dia tiru Nabi. Dia sampai dah malam tu, dia tak masuk lagi Mekah kerana Nabi masuk lepas subuh. Dia tidur dulu di Zituwa. Dia tunggu pagi esok lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh Nabi mandi dulu, dia pun mandi dulu. Lepas mandi baru masuk Mekah. Masuk sempadan Mekah. Kalau kita tak mandi dah, bah masuk terus ya. Kalau bah sampai malam, pukul 10 malam, kita tak payah habaqkan driver bah. Kita berhenti tahun ni dulu, lena dulu, subuh kita pergi. Lambat lah. Rugi satu malam hotel lah. Jalan terus ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia memang ikut Nabi 100%. Tapi ada juga benda yang dia tak ikut Nabi. Contohnya talbiyah. Talbiyah Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Talbiyah Abdullah bin Umar ada tambah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik, innal mulka wal hamda ilaik. Pelik-pelik sikit lah talbiyah dia. Itu saja dia buat lah. Dia nak habaq kata tokok tambah ini bukan semuanya bid'ah. Dia yang betul-betul ikut sunnah Nabi pun ada benda yang dia tambah. Jadi bila kita jumpa dalam agama kita ni ada tambahan-tambahan tu, tak semuanya bid'ah. Orang yang betul-betul ikut sunnah pun dia tambah juga. Tu dia nak bagi ilmu tu lah. Dalam bab lain semua dia ikut Nabi. Hatta dalam musafir ada satu tempat, dia sampai tempat tu, dia turun pada kuda, dia pergi bercangkung duduk. Orang ingatkan dia nak khutbah aja, dia duduk tu. Tu sekali dia naik balik atas kuda dia. Orang tanya, kamu buat apa? Dia kata buat gaya lah, gaya khutbah hajat. Siapa buat begitu? Dia tahun tu lah dulu Nabi khutbah hajat, Nabi melepas tahun tu. Itu tempat dia. Masya Allah, tiru betul tu. Subhanallah. Ada satu tempat dia sampai di tengah jalan, sampai tempat tu dia tunduk. Jalan tunduk tu. Apa ni? Dia dulu ada pokok, Nabi sampai tahun tu Nabi tunduk kan, takut terantuk Nabi tunduk. Aku tunduk pergi walaupun pokok tak ada dah. Subhanallah, tiru 100%. Orang yang sangat-sangat tiru Nabi lah. Cara berjalan, cara cakap tiru. Idola dia lah Nabi segala-galanya. Kekasih kan. Begitu juga kalau dia masuk masjid, di mimbar tu ada rumanah. Rumanah ni ada satu kayu, Nabi pegang tongkat khutbah. Tangan kanan Nabi akan pegang ada satu kayu bulat tu, Nabi letak tangan tu. Khutbah pegang tongkat, satu lagi pegang kayu bulat. Rumanah daripada perkataan rumman. Rumman ni buah apa? Delima. Jadi ada satu kayu tu bentuknya bulat macam delima. Bukan macam labu besar sangat. Sak buah delima, Nabi dah pegang khutbah. Dia kalau pergi semayang dia rajin sentuh dah tu.
Saya Nabi sentuh, dia pun sentuh. Dia usap tu, cium tangannya. Macam tu. Lah tak ada dah lah. Lah mimbar baru lah. Mimbar lama terbakar. Baik, terus. Untuk berwukuf di Arafah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mandi sunat ihram sebelum berniat ihram, mandi sunat untuk masuk Mekah dan mandi untuk wukuf pada waktu petang Arafah. Tawaf dan sa'i masuk ke Madinah di Masyairul Haram dan melontar jamrah. Pada hari-hari tasyrik. Yang tu pun pasal berimpun juga. Nak melontar tu, nak melontar di Mina tu kan orang ramai. Maka sunat sebelum pergi melontar mandi dulu. Ini pun tak ada dalil. Dalil dia ijtihad ulama. Ulama kata sunat mandi ni pasal nak berada bersama orang ramai-ramai. Baik, terus. Tambahan. Mandi selepas memeluk Islam. Daripada Qais bin Asim radhiyallahu anhu berkata, aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin memeluk agama Islam, maka baginda menyuruh aku mandi dengan air biasa dan air daun bidara. Lepas memeluk Islam, lepas mengucap dua kalimah syahadah, tengok kalau kanak-kanak yang masuk Islam itu kanak-kanak, maka sunat mandi ba'da syahadah, selepas majlis mengucap. Kalau budak-budak. Kalau yang masuk Islam tu dah tua, umur 40-50, wajib mandi lepas mengucap Islam. Lepas mengucap tu wajib mandi. Jadi ni masuk dalam sunat mandi ni, sunat bagi kanak-kanak yang memeluk Islam. Sunat mandi lepas mengucap. Orang tua-tua masuk Islam wajib mandi. Pasal selama ni dia junub, dia tak pernah mandi junub lagi. Dah berapa puluh kali junub dah, tak bisa mandi. Kalau dia kata saya biasa, ingat saya tak erti, saya mandi. Mandi ketika kafir tidak sah. Mandi mesti lepas mengucap. Terus. Kalau dia kata ni sebelum main mengucap ni pun mandi dah, tak terpakai juga, tu mandi biasa. Mandi lepas mengucap. Sebab mandi perlu niat. Maka antara syarat nak berniat tu mestilah Islam. Islamun nawi. Orang yang berniat mestilah beragama Islam. Syarat mandi niat, syarat niat Islam. Macam tu dia berengkeh. Syartul ghusli an-niyah, syartun niyah Islamun nawi. Nawi orang yang berniat. Nun alif wawiyah, nawi. Tiap-tiap ibadat yang memerlukan niat, maka disyaratkan peniat tu Islam. Islamun nawi. Dalam bahasa Arab lah. Baik, wa inda Tirmizi. Menurut riwayat Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya Qais telah memeluk Islam, kemudian Nabi memerintahkannya supaya mandi. Lepas memeluk Islam tu mandi. Baik, bab tayammum. Dalil pensyariatan tayammum dari Al-Quran. Maksudnya, jika kamu sedang sakit atau dalam musafir, atau seseorang dari kamu datang dari tempat membuang air, atau kamu menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, maka tayammumlah dengan tanah yang suci, maka sapulah debu ke muka dan tangan kamu. Ini dalil dia ayat ni lah, surah Al-Ma'idah ayat 6. Memang kena hafal ya. Kita baca bab taharah ni tak lari daripada ayat ke-6 surah Al-Ma'idah. Baik, dalam ni disebut antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk ialah kamu menyentuh perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, sentuh tu makna sentuh kulit dengan kulit, nak batal. Kamu menyentuh aw lamastumun nisa, kamu sentuh perempuan, batal. Ayah kita sentuh mak kita pun batal. Ayah batal, mak batal. Suami isteri batal. Kita sentuh tok kita tak batal, kita sentuh mak kita tak batal. Mak kita sentuh ayah kita batal. Pasal mak ayah ni dia boleh ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak dapat lagi tahu. Batal. Kalau tak ada syahwat pun batal, ada syahwat pun batal. Ni pun bukan mahram. Jangan kita kata mahram. Siapa mahram? Suami isteri mahram. Mahram tu tak boleh kahwin, haram kahwin. Suami isteri tak haram, memang dikahwin pun. Batal dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, sentuh sini kamu menyentuh perempuan maksudnya bersetubuh. Sentuh dengan makna jima'. Mazhab lain lah. Mazhab Hanafi, sentuh perempuan tak batal, macam nak bayar duit betul. Orang tak bayar duit lah, no. Dah guna tasyenggo, dulu bayar dengan duit. Bayar-bayar tersentuh tangan makcik tol tu. Kalau mazhab Hanafi tak batal, pasal tak ada syahwat, tak ada apa kan.
Sebab sentuh bagi mereka disebut sentuh, diterjemahkan jima'. Allah tak kata la au jama'tumun nisa. Bahasa Quran ni bahasa sopan. Allah sebut sentuh, tapi yang dimaksudkan ialah setubuh. Macam itu. Dan mereka berdalilkan dengan kisah Maryam. Tahu Maryam? Maryam mak Nabi Isa. Maryam kan? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Kan bila malaikat mai bagi tahu kamu akan mengandung seorang anak, apa Maryam kata? Maryam kata apa? Qalat, kata apa? Walam yamsasni bashar, kan? Walam yamsasni bashar. Macam mana saya nak mengandung? Lam yamsasni bashar. Tak ada seorang lelaki pun sentuh saya. Oh, kalau ada orang sentuh gitu, mengandung. Tidak ada seorang lelaki pun sentuh saya. Takkan orang lelaki main sentuh gitu mengandung lah. Maksudnya tak ada seorang lelaki pun yang bersetubuh dengan saya. Macam mana saya nak mengandung? Disebut sentuh juga. Tak apalah, ni masalah khilaf. Perlu tahu juga. Pasal bila kita pergi haji, pergi umrah, orang duk kata kalau kata sentuh waktu tawaf tak batal tu, apa dia punya asal usul dia? Yang kata tak batal tu, hujah dia begini. Hujah dengan perkataan Maryam, hujah dengan ayat ni sentuh, disebut sentuh, tapi maksudnya jima'. Lalu kita ada ilmu. Kan tawaf belaga Turki mana agak? Kalau syahwat rasa macam best satu batal. Kalau biasa tua orang Turki ni tak batal. Kalau belaga orang lelaki memang tak batal. Belaga perempuan kita kulit, dia pun kulit, kalau tak ada syahwat insya-Allah tidak batal. Lagipun sana nak berwuduk payah, jauh bilik air, jauh keluar nak jalan sekali nak masuk pula sesat pula. Sesat pula dah, cari kawan tak jumpa pula, macam-macam kesukaran. Baik, terus. Boleh dipersyariatkan tayamum dari hadis. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keseluruhan muka bumi dijadikan masjid untuk kita. Untuk kita ni menunjukkan khas. Ju'ilat lana, untuk kita ni terjemahan daripada lana. Kamu tanda tam kata lana. Dijadikan untuk kita ni saja, untuk kita umat Nabi Muhammad sahaja, faqat untuk kita aja, khususiyah ummati Rasulillah, keistimewaan umat Nabi Muhammad untuk kita aja. Umat dulu-dulu tak boleh semayang di tempat lain, dia kena semayang di rumah-rumah ibadat. Kita ni keseluruhan muka bumi dijadikan masjid, mana semayang di mana-mana pun sah untuk umat Nabi Muhammad sahaja, hanya untuk kita. Begitu. Seperti mana hadis uhillat, diguna lana juga. Lana ni takhsis. Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan khusus, kena terjemah khusus lah. Dihalalkan khusus untuk kita dua darah, dua bangkai. Umat dulu-dulu tak boleh. Ayam kena sembelih, ikan pun kena sembelih. Dihalalkan untuk kita dua bangkai, iaitu ikan dan belalang. Orang dulu kena sembelih ikan, kita tak payah. Belalang pun tak payah sembelih, makan. Dan dua darah, iaitu hati dan limpa. Baik, terus. Semua diguna lana. Wa ju'ilat turbatu lana tahuran, dan dijadikan tanah sebagai alat menyuci khusus untuk kita. Tak ada air boleh guna tanah apabila kita tidak mendapati air. Itu ni cerita ni dalam 40 hadis tentang hukum fiqh. Pada ada cerita ni. Kita baca Qasas 103. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di tempat bernama Al-Baida atau Zatul Jaish, aku kehilangan rantai yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat berhenti di situ untuk mencari rantai itu. Tempat itu tiada sumber air dan para sahabat juga tiada bekalan air. Lalu mereka pergi mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata, cuba kau lihat kelakuan Aisyah itu. Dialah penyebab Rasulullah dan kita semua berhenti di sini, tempat yang tiada sumber air dan kita juga tiada bekalan air. Aisyah berkata, maka Abu Bakar pun datang menemuiku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas bahuku.
Beliau berkata, engkau telah menahan perjalanan Rasulullah dan semua orang ahli rombongan. Mereka tidak menjumpai air di sini dan mereka juga tiada bekalan air. Kata Aisyah, Abu Bakar menegurku dengan kata-katanya yang panjang lebar. Beliau juga menunjuk jarinya ke pinggangku kerana marah. Ini kutih, bahasa kita kutih. Ayah ada kutih dia. Cubit. Bahasa Melayu mana ada kutih kan, cubit. Bagi hilang rantai pula dah. Duk tahun ni ayam tak ada, orang dah harga. Orang nak semayang macam mana esok subuh. Hang punya pasal. Ni semua jadi ni pasal kamu. Oh, cubit ni. Okey, terus. Cubit lah. Bukan cubit pelan, cubit sakit lah. Tiada yang menghalangku daripada bergerak kesakitan, melainkan kerana kepala Rasulullah berada di atas pahaku. Baginda terus tidur hingga masuk waktu subuh, sedangkan tempat itu tiada air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum, maka semua ahli rombongan pun bertayamum. Usaid bin Hudayr berkata, ini bukanlah keberkatan kali pertama disebabkan kamu, wahai saudara Abu Bakar. Aisyah berkata, kemudian kami ingin bertolak, maka unta yang aku tunggangi pun bangun dan kami terjumpa rantai itu berada di bawah unta. Baru nak jumpa, malam tak jumpa. Dia cekoh dah aku jumpa. Saja sebab musabab Allah nak turunkan ayat tayammum. Sababun nuzul lah ayat ke-6 surah Maidah, sababun nuzul dia yang ni. Jadi orang tak boleh marah sangatlah. Orang duk marah Sayyidatina Aisyah rupa-rupanya dengan hilangnya rantai itu sebagai penyebab nak dapat satu wahyu. Baru betul orang kata ada hikmah di sebalik apa? Musibah. Jadi kalau kita musafir, ada kawan kita hilang pasport ke apa, Allah nak bagi ilmu sebenarnya. Ada orang sakit, Allah nak bagi satu pengalaman. Jangan kita panik. Adalah Allah nak bagi apa-apa tu kat kita. Waktu tu lah baru kita boleh tengok siapa sahabat, siapa yang betul-betul tolong kita. Banyak ilmu yang boleh dapat dalam mengembara, dalam berjalan. Terus. Syarat tayamum ada 3. Pertama, tayamum berlaku selepas waktu solat sudah masuk. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat subuh, tetapi ada seorang lelaki dalam kalangan kami yang tidak solat bersama kami. Selepas selesai solat, baginda bertanya lelaki itu, wahai fulan, kenapa kamu tidak solat bersama kami? Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, saya berjunub, di sini tiada air untuk mandi. Baginda bersabda, gunalah tanah yang berdebu tayamum, ia memadai bagimu. Sekiranya dia bertayamum untuk mendirikan solat fardu atau solat sunat yang mempunyai waktu, bahkan wajib memindahkan debu dari tempatnya ke muka dan 2 tangan sesudah masuk waktu solat. Jadi masuk waktu solat, kalau kata dia nak sembahyang jenazah, bila masuk waktu? Dia perlu tayamum. Kalau wuduk, bila-bila boleh wuduk. Dia perlu tayamum pasal dia ada balut tangan ke, balut simen kaki ke, dia nak kena tayamum, nak sembahyang mayat. Bila boleh ambil wuduk? Wuduk dia bercampur dengan tayamum. Maknanya ada tayamum lah. Bila? Bila? Bilakah? Kalau tengok takwim, cuba tengok waktu sembahyang mayat tak dalam tu. Kerana nak tayamum kena masuk waktu. Tengok, selok takwim, selok bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, cari tak jumpa waktu sembahyang mayat. Nak tanya, bilakah masuknya waktu sembahyang mayat? Siapa tahu? Boleh? Abang jangan malu. Bila apa? Boleh? Bila ada mayat, ada tayamum terus tak boleh. Memang mayat ada. Kita nak pergi sembahyang mayat, kita di rumah kita wuduk, betul ada tempat kita tayamum. Nanti dia akan ajak macam mana tayamum. Tayamum kerana berbalut. Kalau wuduk 100% bila-bila apa boleh. Ni wuduk bercampur dengan tayamum. Bila nak tayamum, kita tak sah. Siapa nak jawab? Semayang pukul 11, itu waktu semayang. Takkan pukul 11 baru nak tayamum, terlepas orang masjid semayang lah. Bila mayat sudah dimandikan,
Bila mayat dah mandi, maka bermulalah waktu solat mayat. Syarat dia mayat dah mandi. Masuk waktu sembahyang mayat selepas mayat dimandikan. Jadi dia kena tanya keluarga tu, mandi tak lagi? Dia kata tak lagi. Tak lagi, dia tak boleh ambil wuduk lagi. Orang lain boleh dah ambil wuduk, ready wuduk, dia tak boleh. Saya wuduk dia bercampur dengan tayamum. Tak sah kalau dia berwuduk pun sebelum mayat dimandikan, sebab masuk waktu mandi mayat selepas mayat dimandikan. Kalau mayat dah mandi baru dia boleh berwuduk. Faham? Satu lagi, orang yang tayamum, kaki balut ke tangan balut, dia accident, patah. Dia nak sembahyang tahiyatul masjid. Bila waktu masuk? Bilakah masuknya waktu sembahyang tahiyatul masjid? Selepas masuk. Betul kan? Dia kena bawa debu dia pergi masjid. Dia kena, sebab dia nak sembahyang tahiyatul masjid, dia pergi awal masjid, dia berwuduk di rumah, tayamum di rumah, tak boleh. Selagi tak masuk masjid, tidak masuk waktu tahiyatul masjid. Syarat nak tahiyatul masjid setelah langkah masuk. Payuh orang. Jangan main-main. Kalau kita wuduk macam kita sihat walafiat ni, tak apa, wuduk di rumah, pergi masjid, mayang tahiyatul masjid. Dia tak boleh mayang tahiyatul masjid. Dia kena masuk waktu dia dulu. Tayamum mesti selepas masuk waktu. Masuk waktu tahiyatul masjid setelah langkah masuk masjid. Maksudnya dia kena bawa tu tayamum, pergi ambil wuduk di masjid, bawa kain tolar satu untuk lap sekali dia nak buat proses tayamum dia apa semua, macam tu. Kalau dia nak sembahyang maghrib isya, setelah masuk waktu tu lah, orang azan semua, baru dia boleh tayamum. Dia tak boleh tayamum awal-awal. Kena tahu juga, di Malaysia tayamum pasal sakit lah, pasal tak ada ayak. Tak boleh terima tak ada ayak tu, tepi tu parik ban tu ayak banyak. Tak ada ayak. Kita bukan negara yang kering kontam, cuma ayak kurang. Macam di Selangor ada masalah ayak, bukan tak ada ayak, ada masalah ayaknya. Ayak dah. Kalau tak ada juga boleh beli di Petronas, boleh beli botol mineral ayak tu. Harga pun standard, bukan mahal pun, boleh beli, berkemampuan. Maka tidak boleh tayamum kerana tak ada ayak, kerana negara kita ada ayak. Tayamum kita pasal sakit, sakit balut, sakit patah tu. Betul. Tidak sah tayamum jika dia ragu-ragu tentang waktu, sekalipun kebetulan tayamum itu jatuh di dalam waktu. Tak boleh, macam semayang juga. Kalau ragu-ragu masuk dah kot semayang, tak boleh. Buka puasa pun sama juga, masuk dah kot no. Waktu buka puasa tak boleh juga, walaupun dalam waktu tak boleh, tak sah. Betul. Jikalau seseorang bertayamum dengan tujuan untuk mengqada solat duha yang ditinggalkan, kemudian dia tidak mengqadakan solat duha itu sehingga masuk waktu zuhur, maka dia masih lagi boleh mengqada solat duha tersebut di dalam waktu zuhur. Boleh. Pasal dia niat asalnya tayamum dia tu nak sembahyang duha. Duha memang dah masuk dah. Dia tayamum pukul 9 pagi, memang duha lah. Duha kan waktunya 27 minit selepas terbit matahari. Dia tayamum nak solat duha, lepas tu dia tak semayang sampai masuk waktu zuhur semua tu. Boleh tak dia nak qada duha? Boleh. Boleh. Dia jangan tayamum sebelum masuk waktu. Kalau tayamum dalam waktu dah keluar, qada boleh, qada duha. Tapi zuhur sekali dia kena tayamum lain lah. Tayamum dia hanya untuk duha, untuk sunat. Hak wajib kena asing, tayamum asing. Dan satu lagi, kita di Malaysia ni tayamum pasal sakit, kita bercampur dengan wuduk. Wuduk pun ambil, tayamum pun buat. Wuduk pun ambil, tayamum pun buat. Tayamum kena ulang. Dia tayamum zuhur, sembahyang zuhur. Nanti tayamum pula untuk asar. Sekiranya wuduknya belum batal, dia tak perlu ulang wuduk. Yang perlu ulang hanya tayamum. Dia solat zuhur ke 4, takkan nak batal. Sekali 4:30 azan asar. Dia tanya, ustaz, saya wuduk tak batal, saya nak kena ulang tak? Wuduk tak payah ulang, tayamum kena ulang. Ulang tayamum sahaja. Ulang tayamum sahaja. Tuh. Atau mengqada solat lain yang dia tinggalkan. Kedua, hendaklah menggunakan tanah yang suci, tidak bercampur dengan bahan lain dan mempunyai debu. Walaupun dengan debu pasir, tidak sah menggunakan debu dari pasir masak
Begitu juga tidak boleh menggunakan tanah yang bercampur dengan seumpama tepung, simen putih, tembikar dan debu musta'mal, iaitu debu yang berada di atas anggota tayamum atau yang berguguran darinya. Yang ketiga, tidak mampu menggunakan air. Tayamum boleh menggantikan semua jenis hadas, maka orang junub dan haid boleh melakukan semua perkara yang dibolehkan selepas mandi wajib. Jika mereka berhadas selepas tayamum, mereka hanya diharamkan melakukan perkara yang diharamkan dengan sebab hadas kecil sahaja. Baik, dia tayamum kerana nak ganti mandi wajib, ganti haid. Lepas dia tayamum tu, bila dia batal wuduk dan tayamum dia batal, dia hanya haram hak ada kecil ya. Dia duduk dalam masjid boleh ya. Maksudnya dia dikira seperti sudah mandi haid. Mandi haid. Dia tayamum tu menggantikan mandi haid, maka dia macam dah mandi, dia nak duduk dalam masjid boleh, dia nak bersetubuh dengan suami semua boleh. Cuma dia haram benda yang ada kecil ya. Haram solat, pasal batal dengan sebab keluar angin dan sebagainya. Dia kira berhadas kecil ya. Hadas besar dia sudah bukan terangkat hadas dah. Hadas besar dia sudah di cover dengan tayamum. Terus tidak mampu menggunakan air ada banyak sebabnya. Antaranya sebab pertama ketiadaan air. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanah yang suci merupakan alat bersuci bagi orang Islam. Sekalipun tiada air selama 10 tahun, apabila sudah ada air maka hendaklah disentuhkan air ke kulitnya yang berwuduk. Sesungguhnya yang demikian itu adalah baik. 10 tahun tak ada air, boleh tayamum Nabi kata. Macam mana dia hidup tak ada air? Kita hidup kena minum air. Maknanya air ada sikit, mereka simpan untuk minum. Air minum ada lah. Jadi mereka tayamum 10 tahun tak apa. Air yang ada khususkan untuk minum, untuk yalah, nak basuh-basuh muka sikit-sikit, nak basuh baju ke, macam tu. Itu makna tayamum selama 10 tahun. Kalau tak ada langsung mati ya. Air ada, habuan nak minum, nak masak makan, itu ada. Air yang terlalu sikit. Nabi sebut 10 tahun bukan maksud Nabi 10. Berapa tahun pun kalau kata ada masalah air, boleh tayamum. Baik. Jika yakin tiada air, boleh terus tayamum dan tidak perlu lagi mencari air. Dan jika dia waham barangkali ada air, maka wajib mencari air di kenderaannya dan dari semua ahli rombongannya. Atau waktu solat sudah sempit dan hanya muat untuk solat saja, maka boleh tayamum. Dia tidak boleh mencari dari tiap-tiap ahli rombongan. Bahkan memadai dia menyeru siapa yang memiliki air, sila bawa kemari, walaupun dengan bayaran, yang jualan. Kalau harga tu harga yang berpatutan dengan tempat dan masa, dia ada duit, dia wajib beli air. Tapi kalau air tu terlampau tinggi, harga ambil kesempatan, dia tak perlu beli. Harga kapak, bagi harga kapak tak perlu. Tak wajib dia beli walaupun duit dia banyak. Harga ni dia bergantung kepada masa juga. Dan tempat, kalau di airport tu harga macam tu kira okey ya. Hotel kecil RM5 tu kita tak boleh kata mahal, padan dengan tempat dia. Dia bayar sewa pun mahal. Jadi ada harga misil, harga standard. Setiap barang ada harga dia. Terus. Kemudian jika dia berada di tanah yang rata, dia mestilah memandang sekelilingnya. Jika tanah tidak rata, dia mestilah berulang alik ke suatu kawasan yang jaraknya. Jika dia memanggil kawan-kawannya, mereka masih mendengar suaranya. Hadul Ghaus ni satu lawungan. Dia pergi ke satu tempat, kalau dia tolong kawan dia dengar, dia kena buatlah satu macam pot depa, tahun ni kita letak barang. Lepas tu kita pakat-pakat pergi cari air. Ni cerita tempat yang tak ada air lah di Malaysia. Di Malaysia tak jadi macam ni. Di Malaysia air banyak, alhamdulillah. Ni di padang pasir, dia kena pergi. Ghaus tu makna tolong. Ghaus. Dia pergi sepelawungan. Dia pergi sampai ujung tu, kira-kira kalau dia jerit, kawan dia masih boleh dengar. Dia jangan pergi jauh-jauh sangat. Sekali kalau jadi apa, ada binatang buah kan, dia jerit, kawan dia tak dengar. Dia kena pergi keliling satu jarak lawungan suara. Tolong.
Maknanya kalau dia duduk sini, dia jerit, suara dia sampai jauh mana, dia kena pergi ke arah suara tu. Dan bila dia sampai sana, dia jerit, tentu suara dia akan sampai sini pula. Jadi kalau rumah kita tak ada ayam, kita cuba jerit, ayam, ayam. Sungai tu dengar, ikan lah, ikan puyuh dengar, dia tahu-tahu cari ayam. Saya tak boleh tayamum pasal tak ada ayam. Muhur orang tak ada ayam, ayam banyak kat situ ada matam hari. Ada sungai, kolam muda, ada laut, ayam banyak, ayam parit, ayam ban. Kita tayamum pasti sakit lah. Okey. Walaupun mereka sedang bersembang dan sibuk bekerja, dia perlu pergi ke jarak tersebut jika tidak membahayakan keselamatan diri dan hartanya, ataupun dia memanjat bukit yang dekat dengan kawan-kawannya. Pencarian air itu mestilah selepas masuk waktu salat. Jika tidak jumpa juga, dia bolehlah bertayamum dan terus menetap di situ. Kemudian apabila ingin melaksanakan solat fardu yang lain, jika tiada tanda-tanda kewujudan air dan dia yakin air memang tiada, maka pencariannya yang pertama kali, maka dia boleh terus bertayamum tanpa perlu pergi mencari air sekali lagi. Yang kedua, jika dia yakin ada air atau dia rasa waham barangkali ada air, seperti dia melihat awan mendung dan rombongan dagang, maka wajib dia pergi mencari air sekarang. Cuma dia tidak perlu mencari air di kenderaannya sendiri seperti tadi yang pertama. Jika dia yakin ada air di suatu tempat yang jaraknya melebihi hadul ghaus tadi, iaitu jarak yang selalu orang musafir berulang alik mencari kayu api dan rumput, atau dia mengetahui dia akan sampai ke kawasan tanah digali yang dekat, maka dia wajib mencari air jika dia tidak bimbang berlaku mudarat. Namun jika dirasakan air ada melebihi jarak ini lebih jauh lagi, maka dia dibenarkan tayamum. Tetapi jika dia yakin dengan sabar menunggu hingga ke akhir waktu dia akan mendapati air, maka menunggu itu lebih afdal dari tayamum. Jika dia menyangka lain dari itu, maka bertayamum di awal waktu lebih afdal. Dia antara dua lah. Dia dijanjikan ada orang nak bawa ayak dekat dia. Kalau dia tunggu, lebih afdal dia tunggu. Nanti dia solat dengan wuduk. Tunggu saat di kawan dia buat ayak di padang pasir. Tapi semayang lambat lah. Afdal dia pasal dia semayang dengan wuduk. Tapi kalau haruih dah, kawan pun telefon tak angkat, line pun tak ada, nak tunggu lagi, boleh ke tunggu kok ada siapa-siapa lalu boleh tolong dia. Lebih baik dia tayamum lah. Lebih baik dia merebut solat di awal waktu. Solat dengan tayamum pun tak apalah, janji dia semayang di awal waktu. Kalau yang tadi itu, dia korbankan solat awal waktu kerana nak dapat ayak wuduk. Semayang lambat tak apa, afdalnya kerana solat dengan wuduk lebih afdal daripada tayamum. Kalau dia yakin boleh dapat ayak, mungkin ada di tempat tu ada line, kawan dia WhatsApp, kawan dia kata dalam sejam lagi kami sampai, tolong tunggu lah. Lambatkan solat lebih baik daripada solat awal waktu dengan tayamum. Lambat pun tak apa, lambat dengan wuduk. Tapi kalau memang haruihan nak dapat ayak, payah nak dapat ayak, maka lebih baik solat di awal waktu. Dia cerita yang mana afdal tu kerana ada hadis suruh semayang awal waktu kan. Apakah amalan yang paling afdal? Solat di awal waktu. Solat dengan tayamum di awal waktu lebih afdal daripada menunggu-nunggu yang belum pasti dapat ayak kan tak dapat ayak. Toi. Jika ada manusia yang menghibahkan air atau memberi hutang harga air atau memberi pinjam tiba kepadanya, wajiblah dia menerimanya. Dan jika ada manusia menghibahkan duit atau meminjamkan duit kepadanya, dia tidak wajib menerimanya. Kerana hibah duit atau memberi hutang duit itu, duit untuk membeli air ditimbangi berlaku ungkitan padanya. Takut orang ungkit lah. Takut orang ungkit. Kalau orang bagi ayak, orang tak boleh ungkit dah. Kita guna ayak dia sampai habis, dia tak boleh ungkit dah. Kalau orang bagi benda, orang sedekah timba, nanti kita duk pegang timba tu, bila-bila tahun-tahun bila dia tadi timba ni saya bagi, ni saya. Dia tak wajib dia terima, takut orang ungkit. Kalau dia nak terima tak apa, tak terima pun tak apa. Ni semua cerita di padang pasir ni, kita tak boleh nak bayanglah keadaan macam ni. Kita lebih tumpu nanti tayamum kerana sakit. Tu yang kita kena bagi perhatian sangat-sangat tu.
Betul. Jika seseorang menjumpai air dan timba dijual dengan harga yang berpatutan samanul misl, iaitu harga yang berpatutan dengan tempat dan masanya, maka wajiblah dia membelinya jika dia memiliki duit yang lebih dari hutangnya, walaupun hutang secara ansuran dan kos perjalanan yang pergi dan balik. Jika pemilik air atau pemilik timba enggan menjualnya sedangkan pemilik itu tidak memerlukannya, maka dia tidak boleh merampas barang itu melainkan jika dia sangat dahaga. Dahaga sangat-sangat, nak beli ayak orang tak mau jual, nak beli tak mau jual. Curi ayak ni pun. Curi. Boleh. Tapi nanti kena ganti dengan duit lah. Lempak duit lari minum. Dahaga sangat. Bila dah darurat, perkara yang asalnya haram dibolehkan. Darurat menghalalkan. Tapi kena bayar, bukan curi buta tu, kena bayar. Nak beli orang tak mau jual. Kita ni lapang, kita ni dahaga, kita terpaksa mencuri, dibolehkan. Illa li'atashin, kerana terlalu dahaga boleh merampas. Kalau curi tu ambil siap-siap, punya ambil berdepan, rosak, rampas. Lagi? Sekiranya dia hanya memiliki sebahagian sedikit air yang tidak mencukupi untuk taharahnya, maka dia tetap wajib menggunakan air itu, kemudian dia bertayamum untuk anggota yang berbaki. Yang mana boleh basuh, basuh. Basuh. Boleh buat sikit, buat. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Air ada sikit boleh basuh muka je, tak apa basuh muka. Lepas tu baru kita tayamum, niat untuk anggota-anggota yang tak sempat kita basuh. Macam apa ni, pakaian juga, dia ada underwear, ada spender je. Nak semayang macam mana? Semayang kena tutup aurat, baik tak payah pakai apa. Dia kena pakai ke underwear pun. Itu saja seluar yang dia ada. Dia kata ada pun spender semayang, tak payah pakai dah telanjang bulat. Dia telanjang bulat lagi teruk. Pakai tu kira boleh tutup lah juga. Boleh tutup juga sikit. Tak boleh buat semua, jangan tinggi semua. Ala kadar lah, takat mana kita boleh tutup orang tutup. Betul. Kerana faedah fiqh, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah tidak akan gugur dengan sebab adanya kesusahan. Orang yang berhadas kecil mesti membasuh muka, kemudian kedua tangan mengikut tertib wudu, dan orang yang berhadas besar boleh memulakan basuhan anggota mana sahaja yang dia kehendaki, dan disunatkan membasuh bahagian atas badan terlebih dahulu. Sebab kedua, takut dahaga walaupun pada masa akan datang, iaitu dahaga dirinya, rakan-rakannya dan binatang yang dihormati, binatang yang tidak disyariatkan membunuhnya ada bersamanya. Ketika itu haramlah berwuduk, maka air itu perlu disimpan untuk bekalan untuk rakan-rakannya. Dia mesti bertayamum dan solatnya itu tidak perlu ulang. Jadi dia kena jaga nyawa. Disimpan air untuk minum. Dia nak minum, kuda dia nak minum, kawan dia nak minum, macam tu. Dipanggil haiwan yang muhtaram, haiwan yang dihormati. Binatang yang dia perlu simpan air ni, binatang yang tidak disunatkan bunuh. Kalau tikui pergi hang lah. Tikui, kalau jengking, semua tu, yang tu dipanggil binatang yang tidak dihormati. Kita boleh bunuh dia, kita tak bagi dia minum air, tak apa, biar dia mati. Anjing gila, kalau anjing tak gila, kita kena bagi dia minum air juga. Binatang-binatang yang bahaya, termasuk juga binatang yang tak dihormati ni orang murtad. Orang murtad, dahaga, kita tak bagi dia minum air, tak apa. Tapi paling baik kita dakwah dia nak minum air, masuk Islam dulu. Macam tu. Nak minum air, masuk Islam dulu. Dia tak mau masuk Islam dulu, biarlah dia mati kehausan, kelaparan. Jadi ayak yang ada, bukan tak ada ayak, ada, tapi ayak tu disimpan untuk masa depan. Maka haram berwuduk. Ayak minum saja. Ayak minum hanya untuk minum, tidak boleh berwuduk. Macam kalau kita pergi di airport, dia tulis untuk minum sahaja. Ma li syurbi faqat, bahasa Arab. Air untuk minum sahaja. Jangan pergi ambil wuduk tu, tak boleh. Salah di sudut fiqh. Semua benda nak kena tulis ni. Dekat tempat wuduk pula dilarang kencing di sini. Takkan semua benda nak kena tulis, maknanya ada orang kencing tu. Kan kat tempat wuduk pula tulis dilarang kencing, air untuk wuduk sahaja.
Tempat minum dia sedia cawan untuk minum sahaja, maksudnya jangan wuduk. Kita kena faham betul lah. Ayak ada, tapi ayak tu memang dikhususkan untuk minum, maka tidak boleh kita guna berwuduk. Pasal dia tulis untuk minum sahaja. Perkataan sahaja tu kita kena hormatlah orang yang buat apa filter ayak tu. Jangan kita berwuduk di situ, salah. Yang ketiga, kita berhenti dulu kot, nampak letih ya. Tak rehat. Berapa lagi? Sempat tak? Tengok lagi dong. Tak lagi sambung pasal. No? Perawihan ni yang ketiga. Sebab ketiga kerana ada penyakit yang dibimbangi jika berwuduk akan menyebabkan dia mati atau merosakkan anggotanya atau hilang manfaat dari anggota atau menjadi penyakit lain yang berbahaya atau bertambah sakit atau lambat sembuh atau sangat pedih atau meninggalkan parut yang keji pada anggota yang zahir seperti di muka dan tangan. Perkara ini perlukan pengesahan dari doktor bakar yang diterima pengkhabarannya atau dari diri pesakit itu sendiri jika dia juga adalah seorang doktor. Kalau dia doktor, dia tak payah minta pengesahan orang lain dah. Dia tahu sakit macam ni. Yang ni kita kena ambil perhatian lah. Pasal tayamum kerana sakit, yang ni yang kita buat di Malaysia. Kalau pasal kemarau, tak ada ayak semua ni, InsyaAllah kita tak melalui pengalaman yang macam ni. Dia tidak boleh guna ayak atas nasihat doktor, maka dia perlu tayamum. Anggota yang boleh basuh, dia basuh. Anggota yang doktor nasihatkan jangan basuh, anggota tu yang dia tak basuh, dan dia ganti dengan tayamum. Maka orang panggil di Malaysia wuduk bercampur dengan tayamum, wuduk yang berselang-seli dengan tayamum. Wuduk pun kena, tayamum pun kena. Jangan tayamum saja, jangan wuduk saja. Wuduk yang wajib berselang-selikan tayamum. Wuduk kena, tayamum kena. Dan bila habis tempoh tayamum hanya untuk satu fardu. Habis fardu zuhur nak sembahyang fardu asar, tengok kalau wuduk tak batal, tak perlu ulang wuduk. Tapi tayamum kena ulang, sebab tayamum dia hanya untuk satu fardu. Nak solat fardu lain, ulang tayamum sahaja. Macam kita khuf tadi lah, kalau tak batal, basuh kaki saja. Kalau batal, kena wuduk sempurna. Begitu juga orang yang tayamum, kalau wuduknya tak batal, masuk asar, dia lepas masuk asar tu dia tayamum, ulang tayamum je lah, wuduk tak payah ulang. Ambil debu, tepuk, sapu muka, ambil debu, tepuk, sapu tangan sampai siku. Wuduk tak payah, pasal wuduknya belum batal. Tayamum dia sahaja yang batal. Kita berhenti takat ni dulu. Nanti kita akan sambung luka yang tidak berbalut. Ada juga luka yang berbalut yang disebut jabirah. Luka ada dua jenis, ada yang balut, ada yang tak balut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi